Okay, Assalamualaikum and very good morning to all mummies. Okay, so how is your day today? Hari Jumaat yang mulia, yang barakah. Memang kita sangat-sangat digalakkan untuk berselawat ke atas Nabi pada hari Jumaat. Okay, banyak sangat manfaat dia. Okay, salah satunya kita Nabi kata siapa yang selalu berselawat ni, ni ustaz lain cakap Mira pun tak adalah pandai sangat. Okay, Allah pun berselawat ke atas kita. Okay, not only that, kita mungkin akan dapat syafaat Nabi lah bila kita banyak berselawat. Sebab ada kisah dulu, Nabi pernah ceritakan macam mana ada seorang manusia ni, umat Nabi ni, dia kurang sangat, dia punya good deeds dia sangat kurang, menyebabkan dia terpaksa masuk ke neraka bila ditimbang. Tapi disebabkan Nabi bagi dia Nabi minta malaikat timbang dia balik. Mula-mula malaikat tak nak, tapi Nabi cakap dengan Tuhan, minta lah Nabi nak dia ditimbang semula. Bila dia ditimbang semula, Nabi give something to him, tiba-tiba dia punya timbangan jadi berat. Terus masuk syurga, dan orang tu tak tahu itu ialah Nabi Muhammad. So dia tanya siapa ni kan, Nabi cakap lah dia lah Nabi Muhammad. So orang tu macam menangis. Actually yang dia bagi tu ialah berkat umat tersebut berselawat ke atas Nabi. So besar tak? Besar sangat manfaat bila kita berselawat ke atas Nabi. Itu sharing just untuk hari ni. Okay, just sharing apa yang Mira dengar daripada ustaz-ustaz ceramah-ceramah kan. Okay, so hari ni tajuk kita ialah pil perancang buat susu mami berkurang. Okay, adakah mami kat sini ambil pil perancang? Okay, sebabnya kan mami ni dia nak jarakkan kehamilan dia, so dia terpaksa ambil pil perancang atau apa-apa kaedah perancangan keluarga lah kan. Tapi susu dia makin lama makin drop bila dia ambil. Okay, menyebabkan baby menangis sebab tak puas menyusu, meragam tengah-tengah malam. Okay, yang of course lah kalau baby meragam menangis, mami confirm stres dan penat sebab kita terpaksa bangun banyak kali waktu malam nak menyusukan baby, nak tenangkan baby. Dan penat dan stres ni buat mami punya susu makin drop. Betul tak? Sebab stres kan. Okay, ada ramai yang bertanya, Mira rasa tak semua ada orang ambil pil perancang okey je, ada orang ambil pil perancang susu jadi makin drop. Okay, okay, Mira tak sure suara jelas ke tak, sebab Mira lupa nak pakai mic hari ni. Mic kat sana nak kena ambil. So I think kalau okay, Mira just proceed je. Okay, sebab senyap je pemilik hari ni, budak-budak tanda buat ragam. Okay, sesetengah mami ada yang cakap bila dia ambil pil perancang, bila dia start ambil pil perancang, susu dia jadi drop. Okay, bila susu drop, mami jadi risau lah sebab tak cukup rehat bila baby asyik bangun tengah malam kan. Okay, actually dia ada isu dia tersendiri. Kenapa susu mami drop? Number one, okay, mami jenis yang pergi dapatkan pil perancang ni, masuk je farmasi beli. Bukan mami, mungkin mami tu bukan mami yang dekat sini, mami yang dekat Brazil ke kan. Mami ni dia nak pil perancang, so dia just google, okay apa brand yang bagus, dia pergi beli dekat farmasi. Itu benda yang perlu dielakkan. Okay, nombor dua, okay, mami dah bagi tahu doktor, ataupun dah pergi farmasi, dah tanya ahli farmasi dah. Okay, I nak dapatkan pil perancang, apa yang terbaik, yang paling bagus sekarang ni lah kiranya, yang paling berkesan lah kan. Tapi mami lupa nak bagi tahu yang mami ni breastfeeding mom. Itu antara information yang sangat-sangat penting yang doktor ataupun ahli farmasi kena tahu. Okay, sebab apa? Dia ada sebab-sebab yang tersendiri lah. Sebab benda ni yang akan menyebabkan efek kita punya susu, production susu badan kan. Okay, kalau kita nak control, family control, atau kita nak merancang keluarga, nak control punya kelahiran anak-anak ni, dia ada 7 jenis, 7 kaedah lah basically untuk kita kawal. Okay, yang first kali kaedah IUD. Okay, IUD ni dia boleh jenis yang hormon ataupun yang non-hormon. Basically benda tu dia macam bentuk T, dia masukkan dalam badan kita. Okay, dia ada yang based on hormon dengan base yang tak hormon. Okay, yang tak gunakan hormon lah kiranya. Okay, yang nombor 2, penggunaan pil lah. Pil ni pun ada 2 jenis. Pil yang melibatkan 2 jenis hormon dengan pil yang melibatkan 1 jenis hormon sahaja. Okay,
Itu yang kedua. Yang ketiga, barrier method. Barrier method ni macam pakai kondom, itu kalau luaran lah. Tapi ada juga barrier method yang kita letakkan kat badan kita juga. Okay, dekat bawah-bawah tu lah. Dia adalah dia punya prosedur dia kan. Okay, itu selalunya tak melibatkan hormon. Okay, yang keempat, implant. Implant tu macam masukkan dalam badan juga. Dia jenis yang hormon lah, tapi jenis satu hormon je tak silap Mira. Dan boleh tahan sampai 4 tahun. 4 tahun sekali tukar kot. Mira tak tahu, Mira tak sure. Sebab Mira tak pernah guna. Okay, kita guna yang kaedah yang paling selamat je. Okay, and then ada juga kaedah injection. Kaedah injection pun menggunakan hormon juga. Okay, yang paling ini tradisional punya lah, natural family planning lah, yang mana dia kena kira dia punya waktu-waktu period dia, dan ini tak sangat tak digalakkan for mami yang dia punya period tak teratur. Nanti aku cakap macam tiba-tiba mengandung pula kan. Okay, itu yang keenam. Dan yang dan kaedah yang ketujuh, yang last sekali ialah sterilization, ataupun kita yang ini mami kena buat decision, memang dah tak nak mengandung lagi kan, boleh buat yang ini. Kalau nak mengandung lagi jangan buat. Okay, nanti tak dapat anak, nanti bahaya, susah. Okay, kalau rasa still nak anak lagi, nak surat lagi, jangan buat kaedah yang ketujuh ni. Okay, sebab kaedah ketujuh ni untuk mereka yang dah memang tak nak pregnant lagi dah. Okay, itu kaedah dia ikat tiup fallopian ataupun dia potong terus tiup tu, so that kita punya telur tu tak boleh nak masuk ke rahim lah. Okay, itu 7 kaedah macam mana nak merancang family. Okay, kaedah yang macam cakap tadi, ada yang traditional, ada yang modern, dan ada yang menggunakan hormon dan tidak menggunakan hormon. Okay, yang menyebabkan susu drop bila ambil pil perancang atau any of those method lah, kaedah injection ke implant ke IUD ke, yang menyebabkannya tiba-tiba susu drop is because ada penggunaan hormon. Dan penggunaan hormon yang terlibatnya adalah hormon estrogen. Okay, badan kita kalau hormon estrogen tinggi, susu memang akan jadi kurang. Okay, mamis, sangat penting untuk mamis tahu, hormon estrogen kalau banyak sangat dalam badan, susu akan kurang. Kalau hormon estrogen kurang, susu akan banyak. Dia berlawanan. Okay, and then selalunya kalau jenis kaedah perancang family ni, birth control ni, dia pakai 2 jenis hormon, which is hormon estrogen dengan hormon progesteron. Okay, kalau misalnya kata nak selamat, jangan ambil yang tak ada hormon estrogen. Nak selamat tu in the case of nak susu sentiasa banyak, tak nak susu drop, ambil pil perancang ataupun any method perancang family birth control yang tak melibatkan hormon estrogen. Okay, that's why sangat penting bila jumpa doktor, bila jumpa ahli farmasi, kena bagi tahu you breastfeeding. So, doktor dengan ahli farmasi mesti dah tahu. Tak boleh bagi something yang melibatkan hormon estrogen. Okay, mami. Okay. Faham tak? Hopefully faham lah kan. Mira try to make it very simple as possible. Okay. Sangat penting macam mana saya kata, jumpa, kalau boleh lah jumpa doktor lah, terus direct lactation ke kan, jumpa doktor, jumpa ahli farmasi, bagi tahu okay, I nak birth control, tak tahulah jenis, mungkin doktor akan bagi tahulah jenis yang pil, jenis IUD, jenis suntikan, jenis yang implant. Kalau you breastfeeding, bagi tahu you breastfeeding, so doktor dah aware, tak boleh bagi yang jenis yang ada hormon estrogen. Boleh guna kaedah yang tak melibatkan hormon, ataupun yang kalau ada hormon pun hormon progesteron saja. Itu yang selamat untuk make sure susu badan kita tak drop. Okay, selamat join siapa yang join live. Thank you for joining. Kita tengah discuss pasal penggunaan birth control yang menyebabkan susu drop. Okay, kalau you rasa this sharing ni bermanfaat to you or to others, please share it, please comment and please like. Okay, so that live ni boleh reach ramai lagi orang, boleh bagi manfaat kat ramai lagi orang. Okay, macam Mira cakap tadi, nak make sure susu tak drop walaupun kita menggunakan birth control. Make sure kaedah yang kita guna tu tak melibatkan hormon estrogen. Macam pil pun, jenis yang telan-telan tu kan, dia ada yang jenis ada 2 hormon, ada yang jenis 1 hormon. So make sure kalau mami nak guna pil perancang yang main telan-telan tu, make sure yang jenis ada 1 hormon je, iaitu hormon progesteron, tak ada hormon heterogenazole. Make sure, sebab memang ada 2 jenis, yang ada 2 hormon, ada 1 hormon. Kalau you ambil yang jenis 2 hormon ni, susu memang boleh terganggu, susu boleh kurang. Okay, yang jenis yang progesteron ni, yang 1 hormon ni, dia ada dalam bentuk pil, dia ada dalam bentuk injection,
Dia ada juga dalam bentuk implant dan dia juga ada hadir dalam IUD juga. IUD yang Mira kata masuk dalam badan tu lah. Okay. Selalunya mami yang guna kaedah IUD tak ada masalah susu kurang sebab selalunya IUD ni ada dua jenis. Satu yang jenis yang ada hormon, satu jenis yang tak ada hormon. Yang ada hormon pun hormon progesteron, tu pun dos dia kecil je. Okay. Kalau yang kaedah suntikan tu yang diorang panggil Depo-Provera tu, yang ini kena buat 3 bulan sekali. Memang tak ganggu penghasilan susu sebab dia diguna hormon progesteron sahaja. So mami tak perlu risau lah, 3 bulan sekali tukar kalau tak nak pregnant. Okay. Dan ia tidak menyebabkan susu drop. Okay, implant pun kalau guna hormon pun normally lah, hormon progesteron. Dia tak ada yang ada yang estrogen. Okay, ini information ni daripada Dr. Zubaidi Haji Ahmad. Okay, Mira bukan yang pakar. Mira pun refer benda lain juga untuk my own knowledge and untuk Mira share kepada mami-mami juga yang ada masalah susu drop. Okay, ini kita bincang pasal susu drop due to birth control. Okay, salah satunya sebabnya hormon yang ada dalam birth control kita. Okay. Mira ada list pil perancang yang satu hormon je yang ada progesteron, which is selamat untuk mami ambil dan tak melibatkan hormon estrogen. Dan Mira juga ada list yang melibatkan dua-dua hormon ni. Okay, Mira rasa Mira tak nak sebut dekat sini sebab list tu panjang. Mungkin Mira boleh share later. Okay. So make sure before ambil any pil perancang, make sure dia hanya ada satu hormon. Kalau you nak susu you banyak saja, okay mamis? Kalau ada dua hormon, ada hormon estrogen, itu akan ganggu penghasilan susu badan mami. Okay. Last but not least, saya nak bagi tips untuk tambah susu untuk mami yang nak birth control. Okay, kita nak birth control, kita kalau boleh tak nak mengandung dalam masa terdekat, tapi at the same time kita nak susu kita banyak supaya baby yang ada sekarang ni dapat minum dengan kenyang, dapat minum dengan puas, tidur, minum nyusu tu kan sampai mata kujut-kujut tidur terus kan. Baby sampai, kalau mami menyusu badan confirm lah situasi ni normal lah sampai kita sendiri boleh tergelak kan. Okay, antara tips untuk tambah susu for mami yang memang ambil birth control atau merancang keluarga, nombor 1, okay, nak banyakkan susu kita boleh ambil ubat. Okay, ada ubat sesetengah ubat. Mira ada 3 jenis ubat yang memang Mira sendiri jumpa dan Mira dah search semua ubat ni ubat apa, selamat ke tak. Okay. Dan ubat ni sebenarnya dicipta bukan untuk breastfeeding actually, untuk kesakitan-kesakitan yang lain. Okay, penyakit-penyakit lain. Okay, which bila mami yang breastfeeding ambil susu dia banyak. Sebab apa? Sebab dia menghasilkan hormon prolaktin yang mana sangat bagus untuk penghasilan susu badan. Itu dia just dia punya secara cakap, tak nak cakap lah bahasa tu, bahasa Melayu ni kan. Dia benda tu, alah, nak cakap killing two birds bukan juga. Okay, kiranya dia buat untuk tujuan lain, tapi dia ada tindak balas yang menyebabkan hormon yang menghasilkan susu tinggi menyebabkan susu banyak. Tapi ada side effect. That's why tak digalakkan mamis untuk ambil. Even USA pun ada ubat ni, USA sendiri tak approve. Sebab ubat ni kan boleh beli kat over the counter je tau. So bahaya. Mami kena ambil tahulah. Okay, antara kesan sampingan ambil ubat ni ialah boleh jadi depression, boleh ada speech problem, boleh rasa macam loya-loya, muntah, demam. Okay, ada juga yang kita kalau ambil ubat ni secara berlebihan, tak kontrol, boleh jadi mulut jadi kering, boleh jadi sakit kepala. Okay, and then ada juga yang kata boleh jadi sakit perut. Dan kalau nak tahu, ubat ni ubat depression. Inilah ubat depression, ubat-ubat orang yang ada sakit mental. Tahu itu memang ubat untuk mereka, tapi bila ia melibatkan hormon yang boleh menghasilkan susu, itu menyebabkan country yang macam poor country ambil benda ni untuk bantu banyakkan susu sebab diorang tak aware. Ubat ni mungkin murah kan, kita tak tahu. Mira tak tahu. Mira memang tak tahu ubat tu harga berapa, semua memang tak tahu. Tapi ini yang Mira baca, dan Mira sendiri personally pergi search nama ubat tu dan tengok apa kesan-kesan dia. Dan memang mereka ada cakap ubat ni memang tak approved by US, one of the ubat. And then memang boleh bagi impact yang tak bagus lah untuk mental lah, in terms of depression. Okay mami, itu nombor 1 penggunaan ubat. Kalau nak ambil ubat, please tanya doktor dulu. Okay, doktor lagi pakar lah benda-benda macam ni. Okay, yang nombor 2, pengambilan herba. Macam Mira cakap dulu, Mira ambil apa? Mira ambil halba, Mira rebus, ataupun you boleh tumbuk-tumbuk, masukkan rebus, ambil air tu, minum atau masak lah air tu kan.
ataupun campur dengan jus. Okey, selain habatus sauda pun orang kata boleh banyakkan susu juga. Okey, tapi yang Mira personally ambil, halba Mira pernah ambil tapi tak sesuai untuk Mira sebab halba tu menyejukkan badan, menyebabkan Mira sakit dada. Itu Mira, itu bukan Mamis. So Mamis kat luar sana try dulu. Okey, halba ni benda yang memang ada dekat dapur kita. So try dulu. Okey, ambil yang ada sekarang kat rumah tu, try dulu. Mana tahu bermanfaat, mana tahu bukan sebab pasal halba ni. Yes, it's good for body untuk banyakkan susu, tapi tak semua orang. Dia sesetengah orang. Mungkin setengah orang bila minum tak ada efek pun kan. Tapi untuk Mira, yes, benda tu membantu, tapi sejukkan badan menyebabkan Mira sakit dada dan my body cannot take it too much. Nanti Mira sakit. So I know my body kan. Okay, yang Mira ambil herbal juga yang Mira ambil. Herbal ni Mira ambil bila Mira menyusukan 2 orang baby. Menyusukan baby yang anak nombor 2 dengan abang dia masa tu, adik baru lahir, ada abang-abang still menyusu kan. Sebab gap dia orang 2 tahun, setahun lebih je pun tak sampai 2 tahun. So waktu tu Mira boleh susukan baby, 2 orang baby, tiba-tiba boleh puasa lepas 100 hari berpantang. Selama ni tak pernah puasa tau bila mengandung anak pertama dengan menyusu anak pertama, tapi waktu tu boleh puasa. So kita very excited nak puasa sebab dah biasa puasa kan. Tak boleh puasa tu satu depression sebenarnya. Okay, so boleh puasa. Tapi susu drop. So apa nak buat? Waktu tu Mira dah memang ambil ESP. Benda tu yang sangat membantu bagi tenaga untuk Mira waktu bulan puasa. Okay, so apa yang Mira tambah would be this one. It is herbs juga, herba juga. Nama dia alfalfa. Dia ada alfalfa dan juga kalsium dekat dalam. Okay, boleh ambil 10 biji satu hari. Okay, Mira walaupun sekarang dah stop menyusukan baby, Mira still ambil sebab dia sangat membantu masalah keputihan. Dia juga membantu siapa yang ada masalah resdung. Okay, dan membantu juga siapa yang nak reduce a bit of weight lah. Okay, nak detox badan. Alfalfa ni sangat bermanfaat. Okay, ini yang botol besar, ada botol kecil juga. Okay, ni dalam 2 bulan lebih Mira ambil. Satu botol ni boleh tahan. Okay, kalau Mira ambil 10 biji satu hari lah. Kalau Mira ambil kurang lama lah dia tahan. Okay, itu alfalfa lah basically. Itu herba yang ketiga. Okay, itu herba yang ketiga dan kaedah yang kedua, which is pengambilan herba lah. Okay, dan tips yang terakhir untuk banyakkan susu badan untuk mami yang ada masalah susu drop sebab ambil birth control would be kena kerapkan pumping. Okay, mami boleh buat power pumping, pump keluar susu lah basically. Mira rasa semua orang pun dah tahu kalau nak banyak susu dihasilkan, semua susu yang badan kita dah produce, kita kena keluarkan, kena kosongkan, barulah dia boleh refill balik. Kalau bisa kata breast kita boleh produce 300 ml susu satu sebelah. Let's say ni cakap je tau. Bagi contoh. Okay lah, bagi contoh yang mungkin lebih ni, boleh buat 6 ounce satu sebelah. Let's say lah 6 ounce. Kalau you tak keluarkan semua, ada balance lagi 20 ounce. Dia tak nak refill 100 ounce balik apa? 6 ounce balik, dia akan hanya refill 4 je. Okay, that's why sangat penting kosong. Yang 6 ounce tu kita kosongkan, so boleh refill balik lagi 6. Something like that. Okay, bila kita kosongkan, lagi banyak susu boleh dihasilkan. Bila kita buat power pumping lagi lah banyak. Okay, kita tiru kaedah penyusuan waktu baby mula-mula lahir dulu kan, cluster feeding. Okay, every 10 minutes kita pump for 1 hour. First 20 minutes and then rest 10 minutes. Lepas tu another 10 minutes pump, to rest another 10 minutes, and last kali pakai pump yang kali ketiga tu 10 minit. Dan waktu rest atau waktu sebelum kita start pump, make sure mami tuang dengan panas, dengan something yang panas. Okay, tuang panas, kain yang dalam air suam ke, letak ataupun yang ada guna yang heat pad ke, and then massage. Waktu rest tu massage, bagi flow tu, let down effect tu berlaku, susu lagi senang keluar, lagi senang nak kosongkan breast. Itu 3 tips yang Mira dah share. Okay, untuk bantu mami banyakkan lagi susu badan. Hopefully apa yang Mira share ni bagi manfaat kepada mamis, and if you think it is very beneficial to you, banyak sangat info yang you dapat, please like, please comment, please share. Yang paling penting share tu ada supaya lebih ramai lagi mamis kat luar sana dapat manfaat information hari ni. Bagaimana pengambilan birth control menyebabkan susu kurang, which is because of ada hormon estrogen. Make sure dalam any birth control yang kita pilih tak ada unsur hormon estrogen, sebab benda itu akan mengganggu, kehadiran estrogen akan mengganggu penghasilan susu badan kita. Okay mami. Okay, rasa itu satu sharing untuk hari ni. Thank you untuk masuk yang ada yang masuk tadi sekejap. Okay, thank you for listening, thank you for spending time listening dengan celoteh-celoteh Mira.
Okay. Sangat appreciate your time. Okay, hopefully Syarif Mira bermanfaat. Okay. So, hari ni promotion. Memang ada promotion hari ni. Mira buat promotion. Siapa-siapa yang nak dapatkan magnet, fridge magnet, vitamin C, boleh contact Mira. Mira bagi tahu macam mana you boleh dapat for free. Okay. Free je nak bagi hari ni. Untuk mereka yang bertuah. Kuantiti dia limited. Hari ini sahaja. Okay, mamis. Okay, itu sahaja. Semoga bermanfaat. Share to others kalau betul-betul ianya bagi manfaat to you. Okay. Itu saja. Assalamualaikum. Stay safe sebab kes COVID makin naik. Dah sampai 20k. Dijangkakan sebabnya 20k ni September. Tapi tak sampai September. Baru awal Julai dah sampai 20,000. So, stay safe. Siapa yang tak pergi vaksin. Okay, dekat Selangor sekarang dah boleh walk in. Okay, Mami kena tahu lah dekat mana nak pergi. Okay, tak even yang mungkin dah register tapi lambat ke, itu Mira tak sure macam mana. Boleh walk in dan pergi tanyalah. Sebab waktu Mira pergi vaksin hari tu pun, first dose tu, ada counter khas untuk mereka yang tak register lagi ataupun yang walk in sahaja. So go and ask. Sebab dekat Selangor Mira dapat message semalam, Selangor, orang-orang kat Selangor boleh walk in for vaccination. Okay, try to check first before you go lah. Okay, Mira dapat based on message yang KKM hantar kan. Mira rasa semua pun dapat. Okay, itu sahaja. Assalamualaikum. Stay safe, be safe. Duduk rumah kalau tak boleh keluar. Okay, Assalamualaikum.